Jadi, InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir secara bersemuka di Masjid Hasanah ini, dan juga tuan-tuan dan puan yang berada bersama kita dalam Maya. Jadi kalau mungkin kalau tak jelas dan sebagainya untuk yang berada dalam Zoom kita ni, ini mungkin boleh chat, makna kita boleh cuba untuk baikilah dari sudut suara, insyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan siri tadabbur kita surah As-Sajadah. Yang ini kita masuk siri yang kedua. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama, yang ini di dalam bulan Rajab. Ya, ini salah satu daripada bulan-bulan haram yang mana digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan amal soleh. Ya, ini mungkin sebahagian daripada kita berpuasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri pada pagi ini juga menjadi salah satu daripada amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada siri yang pertama kita telah membincangkan tentang mukaddimah surah As-Sajadah berkaitan dengan kedudukannya di dalam mushaf, berkaitan dengan kedudukannya ketika mana ia turun kepada Nabi SAW. Kita sebutkan juga tentang latar belakang daripada surah ini, apa tema besarnya, iaitulah tema menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana respons orang beriman itu terhadap kebesaran dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga telah menyebutkan tentang hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dan juga 28 surah yang lain, maknanya keseluruhannya 29 surah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang dibacakan secara terpisah. Dan juga kita telah menyebutkan tentang wahdatul mawdu'iyah, iaitu kesatuan tema bagi surah-surah yang bermula dengan alif lam mim. Iaitulah kita sebut surah-surah ini menyebutkan tentang bagaimana ciri-ciri ataupun sifat-sifat kepimpinan, kerajaan dan juga orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada sesi yang lalu juga kita telah menyebutkan tentang surah ini mempunyai beberapa fadilatnya. Dan antara fadilat surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan adalah kedua-duanya ini dibaca oleh Nabi SAW, seringkali dibaca oleh Nabi SAW di dalam solat pada hari Jumaat, pada waktu subuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam tanzilus sajadah wa hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membaca pada waktu solat fajar hari Jumaat surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari. Ini pada pertemuan yang lalu ada seorang haji bertanya kepada saya, apa kaitan surah As-Sajadah ni dengan surah Al-Insan? Hingga kan Nabi SAW membaca ini hampir setiap Jumaat lah. Walaupun bukanlah maknanya mesti, tapi hampir setiap Jumaat. Kedua-dua surah ini. Apa yang ada dalam surah ini, kandungannya dan perkaitannya. Dan kenapa ia dibaca pada waktu pagi subuh dan juga khususnya pada hari Jumaat. Maka pada pagi ini kita tidak akan maknanya masuk lagi ayat by ayat kepada surah As-Sajadah, tapi kita nak melihat satu hubungan di antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, yang mana kita akan pick ataupun kita akan ambil beberapa ayat daripada surah As-Sajadah dan kita compare dari sudut apa yang ada dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Mungkin kalau yang berada di sini dan juga yang berada di rumah, maknanya kalau nak tandakan surah Al-Insan dan juga surah As-Sajadah lah. Yang ini kita boleh selak selepas ni insyaAllah, ataupun kita dah paparkan juga di dalam slide ni insyaAllah. Baik. Perbincangan kita pada pagi ini akan merangkumi beberapa perkara berkaitan antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Namun satu benda yang kita perlu fahami terlebih dahulu tentang surah As-Sajadah ini adalah ianya dibaca kerana ianya surah As-Sajadah. Ya, ini bukanlah kerana ada sujud sejadah di dalam. Jadi maknanya Nabi SAW baca itu bukan kerana ada sujud sejadah di dalam surah As-Sajadah, tetapi kerana ianya surah Sajadah. Ini nak sebutkan apa yang penting adalah apa kefahaman kita terhadap surah As-Sajadah tersebut. Yang mana kefahaman kita terhadap surah As-Sajadah tersebutlah untuk kita mengetahui kenapa Nabi membaca ataupun memilih surah As-Sajadah. Kerana kalau kita nak sebutkan dalam Al-Quran, surah yang mengandungi sujud sajadah banyak. Ada lebih kurang 14 surah tak silap. Di 15 tempat. Kalau kita nak sebutkan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2 kali ayat sajadah. Kalaulah kata solat, maknanya pada hari Jumaat pagi itu, solat subuh itu, tujuannya itu adalah sujud sajadah, maka kita kata logiknya mungkin surah Al-Hajj lebih utama kerana ada 2 kali sajadah. Maka Nabi SAW melakukan pada hari Jumaat pagi solat subuh membaca surah As-Sajadah kerana ianya surah sajadah. Apa itu ataupun apa makna ianya surah Sajadah? Maknanya apa kandungannya itulah yang menyebabkan Nabi SAW memilih surah As-Sajadah bukan kerana sujud sajadah. Jadi Nabi SAW membaca surah As-Sajadah bukan kerana kewujudan ayat sajadah di dalamnya, tetapi kandungan intipati surah itu yang memberikan peringatan yang bermanfaat. Dan peringatan tersebut sesuai pula dengan hari Jumaat. Yang nanti kita akan sebutkan ada beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan tentang apa yang berlaku pada hari Jumaat. Baik. Yang kedua, iaitu tidak menepati sunnah hadis Nabi SAW jika kita membaca surah yang lain yang terdapat ayat sajadah pada hari Jumaat. Ini bermakna contoh, kita baca surah Al-Alaq.
surah Al-Alaq di hujungnya ada ayat sajadah. Betul kan? Jadi kalau kita membaca surah Al-Alaq di dalam solat subuh pada hari Jumaat kerana sujud sajadah, kerana ayat sajadah yang ada di dalam itu tidak menepati sunnah Nabi SAW. Dari sudut Nabi membaca surah sajadah. Kerana kita sebutkan tadi bahawa pilihan Nabi SAW itu adalah surah sajadah, bukan ayat sajadah. Namun tidaklah bermakna kalau kita baca surah yang mengandungi ayat sajadah, solat itu tidak sah. Cuma kerana apa? Kerana sujud sajadah ini adalah sunat, bukanlah wajib. Boleh, bukan kata Ustaz kata nanti tak boleh baca pula, bukan. Boleh baca, tetapi tidak menepati sunnah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Pahala kita mengikuti Nabi SAW itu adalah dengan kita membaca surah As-Sajadah, bukan semata-mata memilih surah yang ada sujud sajadah. Baik. Ibn Qayyim menyebutkan Nabi SAW membaca surah-surah ini kerana di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah penciptaan. Ini dalam hadis nanti kita akan sebut tentang bahawa manusia ini yang pertama sekalinya iaitulah Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumaat. Ini sejarah penciptaan manusia. Dan masa depan berkaitan dengan hari akhirat, kiamat, yang mana juga disebutkan dalam hadis bahawa akan berlaku pada hari Jumaat bagi makhluk ciptaan yang terkait dengan hari Jumaat. Yang ini yang kita akan kaitkan. Baik. Yang kedua, para ulama juga membincangkan ini tentang cara bacaan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ketika mana subuh pada hari Jumaat. Ini ada 3 cara sekurang-kurangnya, ataupun 2 caralah yang digalakkan. Iaitu yang pertama, membaca surah As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan juga surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ini paling afdal. Ini sebagaimana menepati hadis Nabi SAW. Namun kita melihat kepada realiti jugalah. Yang ini kita sekarang ni terutamanya di negeri Selangor kan, ataupun mungkin kalau ada daripada negeri lain kan, yang mana bekerja pada hari Jumaat kan. Yang ni kita sekarang ni subuh lewat kan, dekat 6.20 baru subuh kan. Jadi makna kata kalau baca, kalau sekarang ni waktu biasa, solat biasa pun paling-paling kurang dengan zikir pun semua dan sebagainya mungkin dekat pukul 7 dah kan, keluar masjid surah kan. Ni kalau baca surah Sajadah rakaat pertama, surah Insan rakaat kedua mungkin lagi maknanya lagi panjang lah, lambat kan, nak pergi kerja dan sebagainya. Ini kita melihat kepada realiti kan. Namun kita boleh memilih yang kedua, iaitulah memilih surah, sama ada surah As-Sajadah ataupun surah Al-Insan. Yang ini yang mana satu antara surah As-Sajadah ataupun surah Al-Insan. Namun biasanya pilihan kita adalah surah As-Sajadah lah. Jarang orang pilih baca surah Al-Insan sahaja. Namun boleh kedua-duanya. Maknanya kita pilih salah satu surah yang mana ayatnya dibaca penuh. Maknanya kalau surah As-Sajadah, surah Al-Insan 31 baca penuh. Ini dibahagikan dalam kedua-dua rakaat solat. Ini yang biasa berlakulah. Ini baca rakaat pertama 10 ayat. Bagi contoh surah As-Sajadah, dan kemudian sambung 10 ayat lagi pada rakaat yang kedua. Itu juga boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, mana kata kita mengikut Nabi SAW ni pada kadar kemampuan. Dalam hadis sebut surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Namun juga dalam hadis yang lain, dalam ayat Quran pun menyebutkan tentang kita kalau tak boleh lakukan sunnah Nabi SAW kesemuanya, jangan tinggal kesemuanya kan. Maka kita pun melakukan paling kurang kita ambil sedikit maknanya daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Cara yang ketiga, cara yang tidak digalakkan oleh para ulama, iaitu kita membaca separuh-separuh. Ini sebab kita nak cepat, maknanya kita ambil mungkin surah As-Sajadah pada 4 ayat yang ada ayat sajadah sahaja.
Kemudian kita pun baca sikit permulaan ayat surah Al-Insan. Yang ini tidak digalakkan lah. Maknanya tak digalakkan ini tidaklah orang kata apa menepati ya ini sunnah Nabi SAW. Namun kita sebutkan tadi tidaklah bermakna batal solat, tidak. Cuma kita nak bila kita buat solat itu dengan bacaan tersebut, dan kita juga selain dapat pahala bacaan solat berjemaah, kita juga dapat pahala iqtidah, iaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik. Ini cara bacaan surah As-Sajadah pada hari Jumaat. So pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan beberapa isu yang berkait antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ini ada 3 isu yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah apa kandungan kedua-dua surah ini yang menyebabkan Nabi SAW membacanya saban minggu. Apa kandungan yang terkandung di dalam kedua-dua surah ini? Dan yang inilah yang kita akan fokuskan. Yang ini kita akan banyak bincangkan tentang isi kandungan kedua-duanya. Yang kedua, kenapa pula surah As-Sajadah dibaca pada rakaat pertama dan Al-Insan dibaca pada rakaat kedua? Adakah semata-mata kerana surah As-Sajadah itu adalah surah ke-31 dan surah Al-Insan itu adalah surah yang ke-76? Mana kata kalau dari sudut adab kita membaca Al-Quran dalam solat, dan kita baca mengikut susunan mushaf. Contoh, kalau kita nak baca dalam solat surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas, maka rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas, rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas. Kerana itu mengikut susunan mushaf. Itu dari sudut adabnya. Dan begitulah, makna kata adakah ia sekadar itu, yakni surah As-Sajadah surah ke-31 dan surah Al-Insan surah ke-76, adakah sebab itu semata-mata dibacakan surah ini pada rakaat, surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua, ataupun ada sebabnya yang lain? Baik. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan apakah berkaitan ini kedua-dua surah ini, surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan ini dengan hari Jumaat. Kita nak tengok dari sudut berkaitannya dengan hari Jumaat. Baik. Jadi kalau kita nak tengok pada persoalan yang pertama, iaitu kandungan kedua-dua surah ini yang menyebabkan Nabi SAW membacanya saban minggu, kerana kalau kita nak ringkaskan, kedua-dua surah ini menjawab 3 persoalan utama kehidupan manusia. Jadi kita sebutkan bahawa hari Jumaat itu, yang ini kita boleh dah nampak dah sikit-sikit perkaitannya, adalah surah yang menceritakan tentang sejarah permulaan kehidupan manusia dan juga sejarah bukan sejarah, maknanya Allah SWT menyebutkan tentang hari pengakhiran manusia, yakni pada hari kiamat, pada hari Jumaat. Maka di antara permulaan kehidupan dan pengakhiran itu kita ada kehidupan. Dan kedua-dua surah ini menyebutkan tentang apa tujuan utama kita berada di dunia ini. Sebagai peringatan saban minggu untuk kita melihat kepada surah-surah ini, mengetahui maknanya, untuk kita memperingati diri kita melalui bacaan Al-Quran. Dan juga dibaca pada waktu subuh. Kerana dalam surah Al-Isra menyebutkan tentang Quran Al-Fajr. Makna Quran Al-Fajr ini adalah solat subuh, tafsirannya dalam surah Al-Isra. Iaitu surah ataupun ayat Quran ini bila mana dibaca pada waktu pagi, terutamanya pada waktu subuh, dia akan memberikan lebih kesan. Ini kita mungkin pun merasa sendiri kan. Ini pagi kita bangun dalam keadaan mungkin sebelumnya kita naikkan sedikit solat sunat, kita bersama pergi berjemaah. Ini dia datang dalam suasana kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
berbanding solat-solat yang lain. Maknanya kita dah menempuhi kehidupan ataupun rutin harian kita, menyebabkan kadang-kadang penat, kadang-kadang masalah stres lah, kerja dan sebagainya. Kadang-kadang solat pun maknanya dari sudut kekhusyukan tu pun kurang berbanding dengan solat subuh. Maka kita nak jadikan solat subuh kita pada waktu pagi, selain pada berjemaah, selain daripada kita solat, makna kata buat sujud sejadah, yang ini dengan solat pada hari Jumaat berjemaah, kita juga nak juga memahami ketika imam membacakan surah-surah ini. Baik. Jadi 3 persoalan utama dalam kehidupan manusia iaitulah daripada mana kita didatangkan. Min aina ji'na. Daripada mana kita didatangkan. Itu persoalan. Yang kedua, limaza ji'na. Kenapa dan apakah tujuan kita didatangkan. Dan yang terakhir adalah ila ainal masir. Ini kemanakah pengakhiran kehidupan kita. Ini kalau kita tengok orang yang tidak beriman ataupun orang yang bukan orang Islam. Ini persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang menghantui diri dia. Ini dari sudut daripada mana didatangkan, makna kata dia boleh jawab hanya daripada ibu bapa. Apa tujuan, kadang-kadang tak tahu tujuan hidup. Sebab itu masing-masing melakukan kehendak masing-masing. Tujuannya adalah hanya matlamat material, yakni keduniaan. Tak pasti apa sebab kita berada di dunia. Ini bila manusia itu ada tujuan, ada fokus, ada matlamatnya yang ingin dituju, maka setiap daripada pergerakan, setiap daripada perbuatan yang dilaksanakan itu untuk mendapatkan tujuan tersebut. Tujuan kita didatangkan, kita akan sebutkan nanti. Cuma secara umumnya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini kita nampak tujuan kita itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sebut dalam surah Yasin, dalam perbincangan surah Yasin dulu. Ya, ini siratal mustaqim ini sebagaimana kata hamka. Ini kita nampak tujuan jelas, ya. Ini ibarat kita berada di, kalau tuan-tuan berada di bawah ni. Kalau dalam Zoom Maya kita andaikan kita berada di satu kawasan lapang, tanah yang landai, kita sedang melihat kepada puncak bukit. Kan? Ini kita nampak puncak bukit itu tinggi dan lurus. Kan? Ini dari sudut pandangan mata kita. Betul kan? Yang ini kita nampak bendera di puncak bukit itu pada pandangan mata kita, kita nampak lurus ke atas, tinggi. Tapi kita sedar ketika mana kita nak mendaki ke puncak tersebut, kita akan melalui pelbagai jalan, pelbagai lorong. Kita akan, maknanya ada kiri kanan, ada selekoh yang kita perlu lalui. Cuma apabila daripada bawah lagi kita dah set dah dalam kepala kita, kita ada tujuan yang kita nak capai, iaitu puncak bukit. Nak mencapai bendera di atas tersebut. Bagaimanapun selekoh yang kita hadapi di bawah ataupun sebelum kita sampai ke puncak bukit itu, kita tetap melaluinya kerana kita tahu di atas sana kita ada tujuan kita. Begitulah ibaratnya kehidupan kita. Ya, ini apabila kita dah ada tujuan kita, yang ini matlamatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matlamat yang tinggi. Kita dah nampak tujuan itu, maka seluruh kehidupan kita ini, kita bekerja, kita melakukan hal-hal walaupun zahirnya adalah berkaitan dengan keduniaan, tapi ia juga melalui kacamata akhirat. Dan persoalan yang ketiga adalah ke mana pengakhiran kehidupan kita? Ila ainal masir. Maka pengakhiran kehidupan manusia ini hanyalah dua. Maka yang mana satu menjadi pilihan kita. Baik. Yang pertama berkaitan dengan apa ataupun daripada mana kita didatangkan.
Jadi di dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang asal usul kejadian manusia. Sejarah kehidupan ataupun penciptaan manusia. Ini kita sebut, kita ambil sikit daripada surah As-Sajadah dan juga sedikit daripada surah Al-Insan. Baik. Dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, yang menciptakan setiap sesuatu dengan sebaiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah. Sejarah nenek moyang kita, yakni Adam alaihi salam, dijadikan daripada tanah, min tin. Summa ja'ala naslahu, yakni kemudian nasal keturunannya, yakni kita lah nasal keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam ini, iaitulah manusia daripada air mani. Yang mana dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mimma'in mahin, iaitu daripada air mani. Mahin ini adalah air mani yang hina. Baik, dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermula daripada air mani yang bercampur serta kami menguji dan mereka mendengar dan melihat. Baik. Kalau kita tengok di sini, saya highlightkan berkaitan dengan air mani yang mana kedua-duanya disebut dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ini asal usul kejadian manusia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa dalam kedua surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dua perkataan yang berbeza? Apa hikmahnya? Kenapa dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala sebut mimma'in mahin yang merujuk kepada air mani? Kenapa di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala sebut nutfatin amsyaj yang juga merujuk kepada air mani? Maka kita nak melihat perbezaan di antara ma'in mahin dan juga nutfatin amsyaj. Baik. Yang pertama, bila kita tengok, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'in mahin, maka ia adalah merupakan sifat air mani itu sama ada pada lelaki ataupun wanita. Mahin itu adalah sifat. Ini asal daripada perkataan hina, yang ini menunjukkan kepada kehinaan. Jadi sifat air mani itu adalah hina kerana lemahnya ia. Hina ni macam mana? Apa maksud hina ini? Ya, ini maknanya sesuatu yang tidak dipedulikan. Ini kalau maknanya air mani terkena pada pakaian, maknanya kita cepat membasuh atau membersihkannya ataupun kita basuh. Dah tak pakai lagi lah. Kan? Kerana apa? Kerana dia bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi air mani itu tidak dipedulikan, ini dibuang, tidak dimuliakan. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan ianya menjadi manusia, ini maknanya bila ia bercampur dengan telur wanita, maka dia menjadi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memuliakan kita. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak pernah menghina manusia. Walaupun kita sebutkan air mani itu adalah satu benda yang hina, kerana itu adalah perbuatan normal kita, kan? Maknanya kata bila terkena pakaian dan sebagainya, kita akan buang, bersih, cucikan. Kan? Kita sendiri menganggap kepada itu sebagai satu kotoran, walaupun itu bukanlah najis. Kan? Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, maka air mani itu bukanlah najis. Kan? Tapi kita menganggap ia sebagai
kotoran, maka kita akan bersihkan dan buang. Namun ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan menjadi manusia, maka dia adalah satu benda yang dihargai, satu benda yang maknanya kita ternanti-nanti, iaitu kelahiran. Ini menjadi seorang manusia yang berada di dalam rahim seorang wanita. Jadi perkataan ma'in mahin ini sesuai makna kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah. Sebab apa? Sebab kita mengatakan tema bagi surah As-Sajdah ini adalah nak menggambarkan kebesaran Allah dan bagaimana respon kita orang beriman ini terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara bentuk responnya adalah perkataan sajadah itu sendiri. Ini sujud. Bukankah sujud ketika mana kita sujud, makna kata dahi kita ini sama tempatnya ataupun parasnya dengan kaki kita. Ini menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangannya, dengan kekerdilan kita berbanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang maha agung. Maka sesuai perkataan itu digunakan pada surah tersebut. Kalau kita ikutkan sama terjemahan dia, kenapa tak guna perkataan nutfah juga? Tapi kerana sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan ataupun temanya di dalam surah tersebut. Baik. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi nutfatin amsyaj, yang maknanya air mani yang bercampur. Air nutfah ini adalah air mani daripada lelaki ataupun wanita untuk tujuan pembiakan, maka disebutkan nutfah. Baik. Bila maknanya lelaki bila dia mengeluarkan air mani, kan, maka di dalamnya dia ada apa tu? Yang macam berudukan. Maknanya dia keluar, maknanya jutaan ada. Tapi apabila dia satu sahaja yang masuk ke dalam telur wanita, yang itulah yang dipanggilkan nutfah. Yang ini pembiakan. Daripada pembiakan itu dipanggil nutfah. Jadi nak sebutkan setiap step daripada perkataan ataupun air mani itu dia ada dia punya word dia. Asalnya disebutkan air mani biasa ni ma'in mahin. Tapi bila mana air mani yang nak menjadi tujuan pembiakan, nak jadi lahir seorang anak itu, maka disebutkan nutfah. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam yaku nutfatan min mani yumna. Disebutkan dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut mani, air mani. Tapi nutfah itu juga terjemahannya air mani. Perbezaannya adalah nutfah itu adalah air mani yang mana dia akan menjadi pembiakan. Dia akan menjadi manusia. Berbanding air mani yang biasa, maknanya tak semestinya semua air mani menjadi manusia. Dan kejadian insan dalam surah Al-Insan kan cerita tentang manusia insan. Maka tak terjadi manusia melainkan air mani yang berjaya, yakni nutfah, itu menembusi dinding rahim wanita. Dan berlakulah amsyaj, percampuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok perkataan amsyaj ini disebutkan dalam Al-Quran satu-satunya di dalam surah Al-Insan. Dalam banyak-banyak ayat dalam surah Al-Quran menyebutkan tentang manusia ini diciptakan daripada air mani nutfah. Dalam surah Al-Hajj ada, dalam surah yang lain pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tapi perkataan amsyaj ini satu-satunya disebut adalah di dalam surah Al-Insan. Sebab apa? Sebab tidak akan terjadi manusia melainkan terjadinya campuran di antara lelaki dan juga wanita. Air mani yang menembusi dinding rahim wanita. Dan perkataan insan dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan insan, digunakan ketika mana menggambarkan di sudut aspek sosial, yakni hubungan sosial manusia. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sekurang-kurangnya 3 perkataan yang menunjukkan kepada manusia. Yang pertama, Bani Adam. Ya Bani Adam. Ini anak pada Adam, anak cicit cucu Nabi Adam.
Jadi perkataan Bani Adam dalam Al-Quran kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala guna yang merujuk kepada sejarah. Ini sejarah kehidupan manusia, sejarah manusia ini dimuliakan, laqad karramna Bani Adam. Ini kami telah memuliakan. Ini sejarahnya daripada Nabi Adam sampai kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut kita telah memuliakan kita. Kemudian perkataan bashar. Bashar ini juga menunjukkan kepada makna manusia. Jadi dalam Al-Quran perkataan bashar ini digunakan dari sudut aspek fizikal. Fizikal. Contoh kalau kita tengok dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin disebutkan sebelum ni tentang ketika mana ashabul qaryah, ini penduduk sebuah kampung itu ataupun sebuah tempat itu yang mana mereka mendustakan 3 orang rasul yang dihantarkan kepada mereka pada ayat ke-15 surah Yasin. Apa mereka kata? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Jadi mereka katakan bahawa kalian ni bukanlah, yakni ashabul qaryah tu kata kepada para rasul, kalian ni tidaklah melainkan bashar, manusia seperti mana kami. Sebab apa mereka menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan bashar? Kerana mereka melihat Nabi itu pada aspek fizikalnya. Yang Nabi pada aspek fizikalnya sama seperti kita manusia. Yang ini berjalan, yang ini ada kaki, tangan, muka semua. Dari sudut aspek fizikalnya sebagaimana manusia biasa. Jadi apabila mereka melihat para Nabi itu pada aspek fizikal, maka mereka akan menganggap dia ini sama je dengan kita, apa kelebihan dia? Maka sebab itu perkataan insan digunakan dari sudut aspek sosial kehidupan manusia yang berkait dengan hubungan manusia dengan orang lain. Bahkan perkataan insan ini mungkin saya sebut secara ringkas. Dan mungkin nanti kita dalam ayat dalam surah As-Sajdah kita akan detailkan. Dia mesti merangkumi ataupun ada 3 karakternya. Ada 3 karakter manusia. Nak menjadikan seorang itu insan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak menjadi manusia itu dari sudut aspek sosial yang hubungan dia dengan manusia, dia mesti ada 3 karakteristik sekurang-kurangnya. Yang pertama dia ada basirah, ada pandangan mata hati ataupun ada perasaan. Manusia biasa beriman ataupun tidak, ya ini kalau dia ada fitrah yang baik, dia akan merasa kasihan, mengasihani orang lain, mengasihani orang yang dizalimi, mengasihani haiwan-haiwan yang dizalimi. Ya ini ada basirah. Yang kedua, karakter manusia itu dia sentiasa mempelajari sesuatu. Ini tak semestinya ilmu di dalam kelas sahaja, tapi ilmu kehidupan. Ini daripada kecil kita mempelajari sesuatu kan. Ini bermula daripada dia akan belajar macam mana nak merangkak, nak berjalan dan sebagainya, nak makan, nak pakai baju dan sebagainya. Ini sentiasa ada peralihan itu diseiring dengan peningkatan ilmu. Ini menggunakan aspek akal. Karakter yang kedua manusia. Karakter yang ketiga, manusia itu disebutkan manusia apabila dia ada dari sudut aspek adab dan juga moral dia. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf, mereka yang diberikan penglihatan, pendengaran, mereka yang diberikan penglihatan, mereka yang diberikan akal fikiran tetapi tidak menggunanya, maka Allah kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Ini mereka itulah seperti mana binatang ternak, bahkan mereka itu lebih buruk daripada binatang ternak. Sebab apa? Sebab tidak menggunakan penglihatan, pendengaran, panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menjadi insan. Ini belum lagi kita sebutkan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Baik. Itu perbezaannya. Kemudian asal selepas daripada asal usul kejadian manusia.
Jadi tujuan manusia ini didatangkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita, maknanya kita terkapai-kapai mencari arah ataupun tujuan kehidupan kita di atas dunia ini. Ini Allah sediakan kepada kita bekalannya. Dan cara pula Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana untuk kita menggunakannya. Dan cara itu kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Ini kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh serta mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Namun amat sedikitlah manusia yang bersyukur. Ini bekalan kita apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan pendengaran. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita penglihatan. Diberikan kepada kita akal fikiran. Untuk kita menggunakan ketiga-tiganya untuk mencapai kepada kehendak perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Namun ada manusia yang menggunakan yang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panca indera ini, maka mereka tidak menggunakan pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan, manusia diberikan panca indera ini dan juga manusia diberikan pilihan. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan kebenaran, maka terserahlah ingin memilih jalan untuk syukur ataupun kufur. Sebab itu hidayah yang pertama, ini Al-Quran disebutkan, saya pernah sebutkan bahawa Al-Quran ini dia datang menyebutkan ataupun menyatakan 3 tingkat ataupun 3 peringkat hidayah. Ada 3 peringkat hidayah. Peringkat yang pertama Al-Quran adalah untuk keseluruhan manusia. Hudan linnas. Ini keseluruhan manusia kerana apa? Kerana dia adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Iaitu hidayah yang memberitahukan kepada manusia mana jalan baik, mana jalan buruk. Contoh, yang ini dalam Quran sebut membela anak yatim itu adalah satu kebaikan. Maka yadu'ul yatim, yang ini meninggalkan, yang ini makna kata merosakkan dari sudut harta mereka dan sebagainya, itu adalah satu benda yang tak patut. Dalam Al-Quran sebut buat perkara-perkara sekian adalah baik, buat perkara sekian adalah tak baik, mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah gariskan. Maka itu hidayah yang pertama. Yang ini manusia ini diberi pilihan untuk melakukan kebaikan ataupun tidak melakukan kebaikan. Dan pilihan manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana manusia nak berpilihan tu Allah dah berikan bekalannya, iaitu pendengaran. Ini dengar dari sudut belajar, kita sebutkan tadi kan, mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini mendengar dari sudut peringatan, nasihat, melihat sendiri dari sudut makna kata kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, bagaimana manusia ini sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kalau kita nak tengok alam semesta ini. Jadi semua perkara itu akan menyebabkan manusia ini berfikir. Sampai kepada al-afidah, maknanya berfikir tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ayat Al-Quran, yang ini melalui pendengaran, kita dengar bacaan, kita dengar tafsiran tadabburnya, dan juga melalui ayat kauniyah, iaitu ayat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat dengan mata kita. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kamu nak bersyukur ataupun kamu nak kufur. Kita diberi pilihan sebenarnya. Jadi itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, setelah kita mengenal
benda yang baik dan yang buruk, kita nak melakukan perkara kebaikan, nak berada di atas jalan kebaikan, dan melaksanakan tuntutan-tuntutan di atas jalan kebaikan. Maka disebutkan hidayah yang kedua, wa bayyinatin minal huda, iaitu hidayatut taufiq. Ini bermakna kalaulah kita boleh datang mengaji sebagai contoh, kita boleh solat berjemaah, kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, walaupun itu adalah pilihan kita, tetapi itu juga adalah hidayah ataupun taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membenarkan. Tuan-tuan dan puan datang pada hari ini, ada kelapangan masa, ada kelapangan kesihatan, kan? Sama ada yang berada di sini ataupun berada dalam maya, kan? Jadi itu adalah hidayah at-taufiq. Dan hidayah yang paling tinggi disebut sebagai hidayah sabat ataupun hidayah istiqamah, iaitulah wazidnahum huda. Ini Allah tambahkan hidayah kepada pemuda Al-Kahfi, yakni tetap istiqamah berada di atas jalan kebaikan. Yang itulah yang kita harapkan, insya-Allah. Baik. Setelah kita mengetahui asal-usul kejadian manusia, setelah kita mengetahui tentang bekalan manusia di atas dunia ini, dan cara menggunakannya adalah menentukan, yakni pemilihan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, maka kita tahu tujuan kita ini didatangkan, yakni ada nizamul hayah, ada kita punya sistem kehidupan kita yang mana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Islam, yang mana di dalam Islam itu merangkumi dari sudut 3 aspek sekurang-kurangnya. Yakni yang pertama dari sudut aspek akidah. Yang kedua adalah dari sudut aspek ibadah dan juga muamalah. Ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah ni yang lebih besar, bukan sekadar fiqh muamalatnya saja, tapi maknanya muamalah hubungan sesama manusia, seimbang. Dan juga dari sudut aspek akhlak, yang mana tujuan didatangkan ini secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2, iaitu yang pertama dari sudut ubudiyah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni adalah kecuali untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut aspek akhirat, melihat kepada kehidupan ni seluruhnya akan ada ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ubudiyah. Dari sudut hubungan kita ataupun ketika mana kita di atas dunia. Dan Islam ajar kita bukan makna kata kita ketika mana kita kejar akhirat kita tinggal semua dunia ni, tak. Tapi kita juga disebutkan menjadi sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan bumi ini dengan manhaj yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Maka itu tujuan kita didatangkan. Bermakna kita tak boleh nak asingkan di antara contoh amal solat kita ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hubungan kita dengan manusia. Ini dengan makhluk. Ini hubungan kita di atas dunia ini. Kerana kedua-duanya adalah merupakan tujuan daripada kita didatangkan. Sebab itu nanti kita sebut tentang aspek ibadah dan muamalah ni. Satu benda yang tak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dalam surah Al-Ma'un, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ma'un kan, kita ada berapa ayat surah Al-Ma'un? Ada 7 ayat. 7 ayat kan? Ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah sebutkan tentang tidakkah engkau melihat mereka yang mendustakan agama. Allah sebutkan tentang agama. Dan agama itu apa? Macam mana bentuk pendustaan terhadap agama Allah huraikan dalam 6 ayat berikutnya. Dan 6 ayat ini 3 ayatnya berkaitan dengan hubungan dengan manusia, 3 ayat berkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, hubungan dengan manusia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, hubungan dengan manusia. Fawailil musallin, hubungan dengan Allah.
alladzina hum an salatihim sahun, hubungan dengan Allah. Alladzina hum yura'un, hubungan dengan Allah. Wa yamna'unal ma'un, hubungan dengan manusia. 3 ayat. Seimbang. Mesti seimbang di antara ibadah kita dengan muamalah kita. Dan itulah orang yang mana benar-benar mendirikan agama. Kalau kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, tapi hubungan dengan manusia orang tak suka, kan? Maknanya orang tak suka itu subjektif lah kan. Tapi maknanya tak suka disebabkan keburukan yang kita buat. Maka sebenarnya ada something wrong terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau hubungan kita sesama manusia ni baik, tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak baik, maka ada something wrong hubungan kita dengan manusia. Jadi dari sudut mungkin hubungan kita disebabkan ini someone, kan, seseorang, kalau kita nakkan maknanya sesuatu daripada dia, daripada hubungan tersebut. Maka sebab itu antara ibadah dan muamalah ni, dia hubungan kita dengan manusia ni dia macam segitiga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berada tujuannya di atas. Jadi semakin maknanya kita dengan manusia yang lain, semakin tinggi kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semakin kurang jaraknya kan. Macam ini kita boleh bayang tak piramid kan. Ini di bawah kan, maknanya di paling bawah kan dia rumah paling besar kan. Semakin atas semakin kecil. Begitulah maknanya bila mana kedudukannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan di antara manusia itu akan semakin baik. Tak kira lah hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan rakan dan sebagainya. Kerana ibadah dan muamalah ini tak boleh dipisahkan. Baik, kita tengok satu persatu. Ini dari sudut aspek akidah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah As-Sajdah tentang beriman kepada Allah. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kitab. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah sebutkan tentang penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kitab. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang penciptaan makhluk, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pentadbiran. Bagaimana nak menggunakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang diturunkan. Kalau tengok tiga-tiga perkara ni, ia menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau kita tengok surah Ar-Rahman kan, Ar-Rahman, Allah nak sebutkan tentang Allah Ar-Rahman. Allah sebutkan tentang apa? Yang pertama, Allamal Quran, tentang Al-Quran, tanzilul kitab. Khalaqal insan, penciptaan makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allamahul bayan, yakni penjelasan tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi dari sudut hukum hakam, dari sudut law yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dabbirul amra minas sama. Maka ketiga-tiga ni nak kenalkan apa? Nak kenalkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebut tentang surah As-Sajdah ni berbalik kepada tema. Ini sebab tu di awal kelas kita pada sesi yang pertama tu saya sebutkan tentang tema tu. Sebab nak kenalkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang respon kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu. Maka surah As-Sajdah cerita tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Insan fokusnya adalah beriman tentang hari akhirat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu keadaan dari masa yang beredar sedangkan ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Mengapa mereka yang musyrik itu mengingkari hari akhirat? Kan dalam hadis banyak Nabi SAW sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kan, fal yukrim jarahu, fal yaqul khairan aw liyasmut, yakni cakaplah benda yang baik ataupun diam ataupun memuliakan tetamu. Maknanya lengkapnya seluruh akidah manusia ini apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman pada hari akhirat. Mana baki pun iman yang lain, nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala
mesti beriman kepada Rasul. Kerana Rasul ini diberikan kitab. Dan dalam kitab itulah yang menyebutkan tentang manhaj, menyebutkan tentang siapakah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Nak faham tentang kitab ataupun yang nak menurunkan kitab itu adalah para malaikat. Ini beriman tentang para malaikat dan beriman tentang hari akhirat, tentang apa balasan, apa ganjaran, dan juga dalam kehidupan manusia ini beriman pada Allah. Yang ini kita beriman tentang apa yang Allah tentukan, qada dan qadar. Maknanya kedua-duanya, walaupun Nabi SAW pun sendiri menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, singkatannya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, dia merangkumi keseluruhan keimanan. Itulah aspek akidah yang kita ingin jelaskan dalam surah ini. Baik. Kemudian yang kedua, dari sudut aspek ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, ini mereka itu orang yang beriman sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ini sujud pada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid. Dan juga mereka ini sedikitnya tidur pada waktu malam, melakukan bukan sekadar ibadah-ibadah yang wajib, tapi melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Qudsi menyebutkan, tidaklah seorang hamba aku ini ketika dia melakukan perkara-perkara ibadat melainkan ia akan lebih mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aspek ibadah. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya, ini dan sebahagian daripada waktu malam sujudlah kepada Allah dan bertasbihlah pujinya pada sebahagian yang panjang daripada waktu malam. Maka kedua-duanya menceritakan tentang aspek ibadah, manhaj kehidupan manusia ataupun nizam kehidupan manusia, sistem kehidupan. Dari sudut aspek muamalah, hubungan dengan manusia. Sambungan daripada ayat 16 tadi diakhirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ini tidak terpisah di antara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hubungan dengan manusia. Sama juga. Makna kata surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya, ini mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga tak pisah dari sudut hubungan dengan manusia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yani mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang-orang miskin dan anak yatim serta orang yang berada di dalam tawanan. Ini dari sudut hubungan kita dengan manusia, aspek muamalah. Dan yang ketiga dari sudut aspek akhlak. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Allah, agama kami, selama mereka bersikap sabar serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Sabar dalam surah As-Sajdah, ini sabar yang paling tinggi, iaitu sabar dalam ketaatan. Kan? Dalam surah Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Itu hendaklah engkau bersabar menerima ketentuan Tuhanmu, tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka ataupun orang yang kufur. Sabar di dalam melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Ini dari sudut aspek akhlak. Baik. Jadi itu adalah merupakan dari sudut yang kedua tadi berkaitan dengan tujuan. Daripada mana kita didatangkan, asal tadi kita sebut asal usul kejadian manusia, apa tujuan kita didatangkan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nizamul hayah, ya, ini berkaitan dengan sistem kehidupan manusia yang merangkumi dari sudut aspek akidah, aspek ibadah, muamalah dan juga aspek akhlak. Dan persoalan yang terakhir
yakni daripada 3 persoalan itu ialah ila ainal masir, iaitu ke mana pengakhiran kita. Dia sebutkan tadi bahawa pengakhiran kita ini hanya ada 2. Sama ada syurga ataupun nauzubillah neraka. Maka di dalam Al-Quran, Allah dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kedua-dua jenis pengakhiran. Kerana apa? Kerana manusia ini diberikan pilihan, kan? Inna hadainahu sabila imma syakiran aw kafura. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan kedua-dua pengakhiran. Pengakhiran yang bagaimana yang kita kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Jadi maknanya pengakhiran yang dimaksudkan di sini adalah pengakhiran yang membawa kepada penyesalan. Pengakhiran yang membawa kepada manusia itu tunduk, hina, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita pilih untuk kita tunduk di dunia ini dan kita merasai hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia maknanya kata kita telah memilih kebaikan. Kita ada peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Selama mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafas untuk kita hidup. Yang ini bila mana di akhirat ini tidak ada peluang. Yang ini ketika mana wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yukhrijuha wa'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi bihi tukadzibun. Jadi orang yang fasik itu ketika mana mereka mengatakan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar daripada neraka, keluar daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semula dan dikatakan kepada mereka dengan penuh kehinaan, zuqu azaban nar, rasakanlah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya kamu dustakan. Baik. Dalam surah Al-Insan sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi penyesalan itu nak digambarkan tak boleh buat apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan, iaitu sesungguhnya telah kami sediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur ataupun derhaka itu beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Salasil, ini rantai pada kaki mereka. Aghlal, iaitu rantai di tengkuk mereka. Tengkuk mereka terbelenggu. Wasa'ira, dan juga mereka sedang menuju kepada api neraka yang menjulang. Auzubillah. Jadi bayangkan kalau kita kaki, tangan, tengkuk, ini kita tak boleh nak buat apa. Dan kita pula sedang jalan menuju kepada neraka. Nauzubillah. Tahan Allah jauh. Maka pengakhiran yang ini kita tidak mahu. Pengakhiran yang mana yang kita dambakan? Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang di dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an ma kanu ya'malun. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka telah kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah dengan ayat yang begitu ringkas, iaitu di syurga kelak maka mereka ini tidak mengetahui, tak ada seorang pun mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan
Yang ini dari merupakan nikmat-nikmat syurga. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, syurga ini ma'ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada mata yang pernah melihat keindahannya. Tidak ada telinga yang pernah mendengar gemersik alunan yang berada di dalam syurga. Dan kita kan kalau kita nak mencari tempat yang menenangkan, kadang-kadang kita masuk ke dalam hutan, kan? Ini melihat pohon-pohon yang hijau, mendengar maknanya bunyi hutan, kan? Ini menenangkan berbanding daripada bunyi kenderaan. Ini suasana yang menenangkan. Kalau duduk di tempat ada air terjun, mendamaikan jiwa. Apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah lihat itu, syurga lebih lagi daripada itu. Dan manusia ini tak dapat nak bayangkan, wala khata ala qalbi bashar. Ini tidak pernah maknanya terlintas dalam fikiran manusia tentang keindahan syurga tersebut. Dalam surah Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan detail berkaitan dengan nikmat-nikmat dalam syurga. Ada lebih kurang 10 ayat. Dalam surah As-Sajdah hanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu ayat. Nikmat dalam syurga ni adalah nikmat yang tak diketahui keindahannya. Tapi dalam surah Al-Insan Allah detailkan. Ada 10 ayat nikmat. Allah sebutkan tentang cara maknanya tempat kita berteduh. Macam mana bentuk tempatnya, keadaan kita duduk. Baring tu macam mana menunjukkan kepada santai. Macam mana makanan itu didekatkan kepada kita. Apa sahaja yang kita hajat kita mintakan. Kemudian Allah sebutkan pula tentang minuman. Minuman ini, apa jenis minuman, apa jenis cawan yang menjadi bekas minuman, apa jenis teko ataupun jak, kan? Apa jenis jak yang digunakan untuk tuang minuman. Siapakah yang menuangkan air tersebut? Mereka itu terdiri daripada siapa pelayan-pelayan itu. Semuanya didetailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berkaitan dengan pakaian manusia yang diperbuat daripada apa dan sebagainya. Ini 10 ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nikmat-nikmat dalam syurga dalam surah Al-Insan. Maka dalam nikmat-nikmat itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah kata, dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Maknanya ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat yang kita nampak tu. Ini dalam syurga. Maka inilah pengakhiran yang kita dambakan, kemudahan, iaitu kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu selesai soalan yang pertama. Dari sudut apa kandungan, ya ini kedua-dua surah tersebut hingga kita membaca saban minggu. Mungkin kalau saya buka dulu yang pertama ni, kalau ada persoalan, ada perbincangan, mungkin juga kalau di ruang maya ni boleh chat dalam ruang chat tu, mungkin persoalan ni boleh sama-sama kita bincangkan, insya-Allah. Kalau ada. Ya. Baik. Ada? Jadi kita boleh jelas dan kita faham apa tujuan Allah Subhanahu Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ini, kerana dia menceritakan tentang ini 3 persoalan yang utama dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 3 persoalan inilah yang akan bermain dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua, soalan yang kedua. Kenapa surah As-Sajdah dibaca pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan dibaca pada rakaat yang kedua? Kita jawab tadi, maknanya salah satu sebabnya dan dari sudut adabnya, Nabi menceritakan tentang adab, kan? Ini kita baca ikut turutan mushaf. Ini surah As-Sajdah surah 31, surah Al-Insan surah 76. Dari sudut adabnya, maknanya kita membaca mengikut susunan mushaf.
Ada persoalan, pernah tak Nabi SAW baca surah lain pada hari Jumaat selain surah Al-Insan dan surah As-Sajadah? Ya, pernah. Sebab itu tidak menjadi kewajipan untuk kita baca. Kalau Nabi sentiasa baca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan, jadi kelaziman yang Nabi SAW buat itu boleh menjadi sesuatu yang diwajibkan. Ada surah yang lain Nabi SAW baca. Cuma dari sudut surah apa, yang ini perlukan pada kajian lanjut lah. Masih pernah dengar antara Nabi SAW baca, kalau sebelum tidur kadang-kadang Nabi baca surah As-Sajadah dengan surah Al-Mulk, ada Nabi baca surah Al-Isra, macam Sayyidina Umar sendiri membaca surah Yusuf, kerana Nabi SAW juga pernah baca surah Yusuf. Jadi ada beberapa hadis yang lain menyebutkan tentang surah-surah yang lain. Kerana surah yang dibaca ni kita perlu fahami oleh Nabi SAW, dan kita juga pemilihan surah yang kita nak baca adalah surah yang paling kita memahaminya. Kerana dari situlah timbulnya maknanya dari sudut muhasabah, peringatan. Al-Quran ini kan maknanya datangnya itu adalah peringatan kepada diri kita. Maka tidak ada waktu yang terbaik untuk memberi peringatan adalah melainkan pada waktu sembahyang. Yang ini bila kita memahaminya, mudah-mudahan insya-Allah dalam maknanya siri tadabbur surah As-Sajadah ni bila kita faham, maka ia menjadi bukan sekadar kita dengar dan halwa telinga kita, mendamaikan pada waktu hening subuh, tapi ia juga menjadi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan setiap minggu maknanya kita ada waktu di-charge. Baik. Jadi selain daripada turutan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan, kenapa ia dibacakan pada rakaat yang pertama dan yang kedua adalah kerana dalam surah As-Sajadah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang peringatan secara panjang lebar. Dalam surah As-Sajadah, peringatan itu datang panjang lebar. Mereka yang mana mendustakan hari akhirat, mendustakan balhum bi liqa'i rabbihim kafirun, mereka mendustakan dari sudut perjumpaan ataupun hari, maknanya kata kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hari akhirat. Kalau ceritakan detail berkaitan dengan peringatan-peringatan, mereka ini pun malu, mereka ini Allah kata rasakan kepada mereka, bahkan bukan sekadar azab di akhirat, bahkan azab di dunia. Walanuziqannahum minal azabil adna. Maksud azabil adna itu adalah azab di dunia. Maka di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang azab-azab yang dikenakan kepada mereka. Ini peringatan tentang azab itu didatangkan secara panjang lebar dalam surah As-Sajadah. Jadi supaya apa? Supaya kita mengambil perhatian. Ini kita menjadi hamba-hamba yang benar bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata peringatan-peringatan, kita selalunya peringatan yang datang dalam bentuk tarhib, ancaman ni lebih kita rasa takut, kan? Ini kita kena mula rasa takut, dan juga kita kena ada di sampingnya rasa harap kepada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berupa ganjaran. Maka sebab itu surah Al-Insan pada rakaat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insan saya sebutkan tadi menyebutkan tentang berita gembira kepada mereka yang sujud. Ini mereka yang mana sujud sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara detail akan nikmat-nikmat yang diperolehinya bagi mereka dalam syurga. Saya sebutkan tadi kan, ada 10 ayat. Bermula pada ayat ke-13 sampai ayat 21. Ataupun ayat 22, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-20. Ini kalau kita tengok secara ringkas sambil lalu, kalau kita tengok surah Al-Insan, nak sebut kata detailnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah kata dalam ayat yang ayat ke-12, ayat ke-12, Allah kata, dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga. Ini tempat syurga, jannah ini menunjukkan syurga, ataupun jannah ini juga tafsirannya adalah mereka diberikan satu kebun, ini berupa makanan, dan juga harira, yakni pakaian daripada sutera. Tempat tinggal ataupun makanan
yang ada, maka diberikan pula persalinan daripada sutera. Kemudian ayat 13, mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Yang disebutkan tadi tempat tinggal itu disebutkan keadaannya, cuacanya, kan? Dan ini sudut sumber cahayanya, kan? Semua didetailkan. Kemudian sedangkan dalam naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka dari sumber makanan dan buah-buahan pula dimudahkan. Kemudian ayat 15, dan diedarkan kepada mereka pelayan-pelayan. Ini dari sudut mereka dilayani daripada bijana, daripada perak. Bijana ni maknanya tempat tuang air. Dan piala-piala minuman. Ini bentuk atau bekas minuman. Dan yang keadaannya laksana kaca. Jadi dia sinar, menunjukkan kepada kemewahan. Kan maknanya orang pergi hotel kan. Selalu orang tak ada orang minum cawan yang tak nampak isi dalam kan. Jadi menunjukkan cawan yang mewah kan. Cawan yang berbentuk macam piala tu. Dan dia biasanya duduk sinar kan. Nampak apa yang ada di dalamnya. Kemudian keadaan laksana kaca itu daripada perak. Yang ni berbezanya kan. Nak sebut antara perbezaan dunia dan juga syurga ni. Kata Ibn Abbas, apa yang ada di dalam syurga itu hanyalah nama dan apa yang ada di dunia. Makna kata kalau kita sebutkan perak di dunia, dalam syurga pun ada perak. Tapi perak di dalam syurga tu berbeza apa yang ada di dunia. Kalau kita di dunia ni perak kan. Kalau kita ada mangkuk ataupun kita ada tekol kan yang berbuat daripada perak. Adakah mangkuk ataupun tekol tu akan nampak bahagian dalam? Tak kan? Macam kalau benda yang buat daripada emas, maknanya disadur emas, solid emas, bila tuang air kita tak nampak pun airnya kan. Tapi dalam syurga tak. Maknanya Allah kata keadaannya laksana kaca. Tapi ia diperbuat daripada perak. Nak kata bezanya kan, apa yang ada di syurga dan apa yang ada di dunia. Kan. Yang mana di syurga diperbuat daripada perak syurga tapi dia lut sinar, boleh nampak ke dalam. Kemudian ayat 17, mereka berada dalam syurga. Yang ini disebutkan tentang minuman yang dicampur dengan zanjabil. Yang ini macam halia. Nanti kita akan mungkin sesi makna selepas habis surah As-Sajadah, kita masuk surah Al-Insan, kita sebutkan. Yang ini kita tahulah makna disebut halia ni pun maknanya ada kebaikannya. Tapi kalau orang Arab ni dia letak halia ni dia untuk menaikkan bau. Dan orang Arab pada waktu dulu mereka tak ada tanam pokok halia kan. Ini pokok halia ni diambil daripada Asia Tenggara. Ini menunjukkan benda tu rare, benda itu satu yang tak boleh dapat dengan mudah. Gambarkan tentang kemewahan, orang kaya je boleh beli. Ini kita akan sebutkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan detail. Dalam syurga juga ada mata air yang disebutkan sebagai salsabil. Dalam syurga juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, ada pelayan-pelayan, disebutkan jenis pelayan yang anak-anak muda, lelaki yang tak akan pernah tua kan. Dan juga disebutkan berkaitan dengan apabila berada di sana lihat nikmat-nikmat yang melimpah. Ini daripada ayat 12 sampai ayat 20 tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala 21. Ini memakai pakaian yang hijau diperbuat daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal. Ini dari sudut nikmat-nikmat dalam syurga itu disebutkan detail. Mana kata dalam solat itu bila kita memahami kedua-dua surah ini, kita mulakan dengan kita memperingati dari sudut saban minggu, muhasabah, mula dengan muhasabah. Yakni khauf, meletakkan rasa takut, apalah yang aku dah buat amal soleh. Yang ni seminggu dah. Seminggu berlalu ni apa amal soleh yang telah aku buat. Bermula kita rasa takut. Kemudian yang kedua bermula kita rasa nak merancang untuk perbaiki diri. Nak buat lebih lagi amal soleh. Sebab apa? Sebab kita nak dapat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada rakaat yang kedua. Kata itu antara hikmahnya. Selain daripada susunannya adalah susunan mengikut mushaf, yang kedua adalah dari sudut apa yang terkandung di dalamnya, yang bermula dengan peringatan dan kemudian diakhirinya dengan yang rakaat kedua dengan ganjaran-ganjaran
yang kita nak dapatkan. Kerana dalam kehidupan kita, kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa seimbangkan di antara khauf dan juga raja. Kita pernah dengar kan? Iaitu antara rasa takut dan juga rasa harap. Kita perlu ada kedua-duanya, perlu seimbang. Cuma ada keadaan kita dahulukan ataupun kita tingkatkan rasa takut. Jadi apabila kita mungkin terdetik nak melakukan maksiat, maka kita tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita buat kebaikan, melaksanakan amal soleh, kita tingkatkan rasa pengharapan. Kita tahu bahawa dari sudut kita buat amal soleh ni banyak kekurangannya, tapi kita masih mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Tapi kedua-duanya mesti ada. Baik. Dan soalan yang terakhir, iaitulah berkaitan dengan apakah hubungan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dengan hari Jumaat. Yang ini mungkin kita dah dapat tadi sikit gambarannya, iaitu dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan pada hari Jumaat ini ada pelbagai perkara yang berlaku. Antaranya disebutkan Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam. Dalam hadis Nabi SAW sebut al-Jum'ah ila Jum'ah. Ini Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan. Satu umrah ke umrah yang lain. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan di antara kedua-duanya. Kita selalu pun menyebutkan orang Melayu kita kan, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan manusia ini kita sebutkan tadi, tujuan diciptakan itu adalah bukan sekadar berubudiah, tetapi juga sebagai khalifah. Manusia ini sebagai Sayyidul Alam, puan kepada alam ini. Ini yang mentadbir alam ini. Yang kedua, makna kata di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi hubungan kita dengan alam. Ini tak dapat dipisahkan. Ini bagaimana pentadbiran yang baik. Jadi kita jangan pisahkan di antara, maknanya ibadah itu dengan gerak kerja kita seharian. Yang kedua, hari Jumaat, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hari Jumaat adalah hari penciptaan Adam. Jadi kita ingat asal usul kejadian manusia. Ya, ini manusia ini tadi kita sebut diciptakan daripada air mani yang hina. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan menjadikan daripada air mani yang hina itu menjadi manusia. Hari Jumaat juga adalah hari perkumpulan manusia. Mari solat Jumaat untuk saling beringat dan memberikan nasihat. Tidak ada nasihat yang paling baik adalah nasihat, melainkan nasihat untuk kita tahu tujuan kehidupan kita. Sebab itu dalam khutbah Jumaat kena ada peringatan kan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tujuan daripada ibadat, dan ibadat itulah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semua ibadat Allah Subhanahu Wa Taala sebut la'allakum tattaqun. Ini saling memberikan peringatan dan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang berkait dengan surah. Dan Jumaat juga disebutkan tadi adalah hari yang berlakunya hari akhirat. Yang ini berlakunya hari kiamat. Maka kesedaran kita ke mana kita akan maknanya ila ainal masir, ke mana pengakhiran kita, menyebabkan kita rancang tadi dari sudut kita dah ada dalam mindset kita ke mana kita nak bawa, ke mana kita nak pengakhiran kita, dan ia berkaitan dengan pilihan kita. Maka mudah-mudahan selepas ini paling kurang ini kita dah tahu sikit berkaitan dengan apa yang terkandung secara umumnya dalam surah As-Sajdah dan apa yang terkandung dalam surah Al-Insan. Maka bila kita solat itu maknanya kita sedar dari sudut Allah nak ceritakan, jadi peringatan pada diri kita untuk muhasabah. Kemudian yang kedua, dari sudut apa yang kita nak perbaiki dari sudut amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi seminggu yang seterusnya. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang daripada diri saya sendiri. Mungkin saya buka sikit kalau ada persoalan yang lain.
Kalau ada, dan ini dalam ruang maya ni pun ada, insyaAllah. Jadi untuk sesi akan datang, sebelum mungkin sambil tengah fikir soalan, kita akan bincangkan lagi satu hubungan antara surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Sebab sebelum ini saya sebutkan Nabi SAW ada menyebutkan bahawa Nabi baca pada waktu malam sebelum tidur. Selalu kita baca Al-Mulk kan, sebelum tidur ataupun pada waktu malam. Tapi dalam hadis sebut bahawa Nabi SAW baca sebelum tidur antaranya surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Hadis apa kaitan pula dengan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW sebelum, insyaAllah. Baik, jadi kita Sayyidul Ayyam ni adalah penghulu segala hari. Sayyid, ini penghulu lah, ketua pada hari manusia ni. Sayyidul Alam, ketua penghulu bagi alam ni. Mana kata kita merancang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada kita untuk kita mengimarahkan. Sebab itu kan selepas daripada, kalau dalam surah Jumaah kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa selepas daripada kita solat, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada tunaikan solat, bertebaranlah. Dan kita harapkan fadlillah. Antara makna fadlillah ini adalah rezeki. Ini maknanya kita dapatkan daripada kita menguruskan dunia ini. Ini mengikut acuan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. InsyaAllah. Ada soalan dalam ruang maya? Baik. Kalau tak ada, insyaAllah, alhamdulillah. Ini kita tengok satu ngaji dari sudut hubungan dengan surah Al-Insan, dan bahan sesi seterusnya tengok dari sudut hubungan dengan surah Al-Mulk, dan dia ada juga hubungannya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Sini saya mohon maaf dan maaf tuan. Qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum